Paling bagus beli IPO kat mana? Paling bagus beli IPO kat mana? Since saya broker CGS CIMB, saya akan selalu advise broker CGS CIMB je lah. Tapi tu bias saya lah tu bias saya. Ya, saya bukan sekadar mana-mana cakap dah bagus tak bagus. Semua broker tu ada function mana-mana. Kalau orang yang nak tengok, kalau orang yang nak apa ni nak beli sejarah CGS CIMB, bolehlah pergi kepada EIPO CIMB ni. Okay, EIPO CIMB, okay, nampak terus ada Radium dah open, Edeltech dah open, Cloudpoint dah open. So untuk klien-klien CGS CIMB memang teruslah. Memang terus boleh login pakai iTrade punya account and terus pergi apply kat sini. Okay, hanyalah perlu deposit daripada account Maybank dan juga CIMB. Okay, lepas tu terus beli-beli and kebiasaannya result saya dapat awal lah. Okay, kalau contoh saya cakap pasal Cloudpoint atau Edeltech ni saya klik ada keluar ni kan. Okay, bila cakap pasal tentative balloting ni 18 hari bulan. Okay, 18 hari bulan tentative balloting. 19 tu tak silap saya dah tahu dah pukul 1. Okay, 19 hari bulan biasanya ni expected lah 19 hari bulan sehari selepas patutnya dah tahu dalam pukul 1 macam tu. Petang macam tu dah dapat duit balik lah. Kalau tak dapat lah. Kalau tak dapat saya dapat balik petang tu lah. So tak tahulah portal Maybank to you dengan CIMB secara direct macam mana. Tapi kalau CGS CIMB untuk yang ada account CGS memang terus direct lah. Saya tak pakai lah account lain sebab saya tak nak saya tak tahu kalau ada bank glitch ke apa, tiba-tiba dihilangkan saya punya CDS account ke, dan saya kena key in balik lah, nak kena search CDS number, lepas tu lupa lah kan. Macam tu lah problem-problem yang very simplistic, tapi saya tak nak lah benda-benda tu. So saya terus apply kat sini terus and then boleh terus dapatkan lah. So 18 hari bulan tentative, nanti terus 19 dapat. So hari ni kita akan cover Radium. Sabarlah satu sebab memang banyak pun dalam listing. Cloudpoint ni pun saya cover dekat dalam grup ketika dalam grup CGS CIMB lah, grup-grup account client saja. Sebab Cloudpoint sebelum dia keluar dekat public dia adalah MITI so dia adalah MITI. Jika dia adalah MITI maka dia adalah private. Okay, kita kena faham kalau orang yang duk komplain dekat luar sana kenapa info tak cukup dekat MITI, kenapa information lambat dekat MITI, okay, faham-faham lah. Okay, MITI IP itu adalah sebenarnya untuk private placement. Okay, dia tak consider sangat pun duit retail kita ni. Okay, itu adalah realiti semasa yang kita kena hadapi. So, MITI punya modal kalau boleh lebih besar lagi bagus. Kalau untuk volume yang kecil-kecil, guna je lah public channel yang seperti public IPO ini. Itulah lebih mudah dan of course nasib lah kan. Itu pun ada juga rakan-rakan yang berjaya mendapatkan MITI. Okay, ada letakkan modal yang agak besar. Okay, and then dia pun ada track record, trading pun bagus. Okay, bukan account yang kosong account kosong tak susah, lagi susah dapat. Dia kena account CDS yang ada active trading. Okay, yang banyaklah contribution sebab dia akan nilaikan ke kualiti ataupun tidak CDS account kita ni. Bukan CDS account kosong. Okay, CDS account kita ada record trade, lagi mudah untuk MITI. Okay, tapi tu MITI punya cerita lah. Kita sekarang dah berada pada public IPO. Radium punya development berhad ini kita akan bincangkan sebab dia akan tutup pada minggu depan. Tengok benda date ni. 16, 17, 15 closing date ni saya pun tak tahu bila lagi waktu yang sesuai untuk nak cover ataupun sedikit sebanyak inform lah you all yang hadir pada sesi ini ataupun yang di YouTube yang akan tengok kemudian untuk IPO ni. So insyaAllah kita akan cover Cloudpoint pada hari Senin tu nanti, sebab weekend ni saya tak sempat kot. Okay, Cloudpoint hari Senin nanti sebelum tutup pukul 5 dan Edeltech pada hari Selasa. Ada ruang sikit sehari sebelum. So tu kita akan tengok lah untuk live session kita yang seterusnya. Cloudpoint hari Senin dan Edeltech hari Selasa minggu depan. So hari ni kita akan bincangkan tentang Iridium. So saya yakin saya kalau yang ada yang dalam session pada hari ini mungkin dah ada terbaca dalam public channel ke, daripada kawan-kawan ke, daripada rakan-rakan dapat MITI ke, macam-macam lah saya dengar. Dan saya pun kerisauan dan kegusaran tersebut sedikit sebanyak menjawab persoalan saya kenapa Radium ni saya tak prefer. Saya dah bincangkan dalam grup juga sebelum ni, dalam grup klien lah dalam grup klien saja. IPO Radium ni saya tidak berapa prefer. Dah habis dah dah boleh tutup sesi ni. Tapi sebenarnya kita perlu mengambil approach, mempelajari okay,
if IPO Radium ni tidak bagus untuk di-apply, tapi dekat mana poin-poin yang tak bagus tu sebenarnya. Okay, so adakah dia sebenarnya syarikat sesuai untuk invest, ataupun adakah tidak ada langsung sinar kepada syarikat Radium ni, ataupun dia adalah sama seperti Senheng dan juga Swift, okay, ketika di listing hari tu. Okay, siapa yang tidak tahu, okay, Radium hari tu di MITI di saham MITI saham online, okay, MITI saham online, dia open harga indikatif pada harga RM1. Okay, dekat MITI punya portal, okay, siapa yang tak ada lagi akaun MITI, tolonglah daftar. Okay, dah ada akaun saham, tak ada akaun MITI pula. So inilah dia kita punya peruntukan khas saham Bumiputera ni. Okay, dekat sini kita dapat check, okay, apa ni saham apa yang ada. Tengok ni cakap pasal moratorium, so result semua dah keluar untuk semua ni kan. Sinergi nanti akan keluar lah. Okay, so semua ni adalah peruntukan pada kita Bumiputera. Tak ada masalah pun. Okay, mungkin saya tak tahu rakan-rakan yang dalam ni ada yang berduit banyak ke, ada kawan-kawan bisnes ke kan. Semua tak ada masalah, boleh je apply. Itu adalah peluang kepada kita. Dapat tak dapat tu berdasarkan jurisdiction MITI lah. Kita tak boleh katakan, oh ini MITI ni bias kepada yang kaya saja. Tidak oh dia pakai cabut undi juga. Tidak, kita tak tahu pun. Tidaklah perlu membuat tuduhan yang tidak berasas. Kerana disamankan tak ada tapi dalam public seperti public IPO memang adalah apa nama tu, public ni memang balloting lah, iaitu cabutan bertuah. Okay, so kita akan go through sikit banyak tu Radium. Okay, so Radium officially di open kepada public seperti kita lah orang awam ni. Okay, kita kena faham, okay, memang dia issue dulu level kepada private placement dengan director iaitu MITI sekali, dan barulah dia akan flow kepada public seperti kita ni. Okay, issuer dia Melaka Securities, sekirakan M+ kita broker, okay, yang keluarkan sebagai advisor Radium ni lah. So saya yakin rakan-rakan Remizer juga yang daripada M+ memang banyak pun sudah menjemput rakan-rakan klien saya pun ada juga yang ada account M+ semua tu kan. Semua memberikan kata dapat jemputan pergi open house, okay, dapat email ataupun notification ataupun call untuk subscribe kepada private placement. Dan juga advertisement billboard pun keluar dekat jalan raya kan. Memang daripada puasa sampai ke event raya Datuk Rosihan kita lama tak nampak. Tak cik tanya private placement ni kan. So inilah antara yang ada private placement, saya rasa tak tutup lagi dah sini hari ni. So antara private placement yang tidak berapa hangat adalah IPO Radium ni. Nanti saya bagi tahu directly yang dalam live session ni IPO private placement untuk Radium masih lagi open so saya pun kalau dah dengar private placement itu tak tutup ni, saya risau jugalah. Saya risau bukan apa, saya risau kepada orang yang yang retail ni, maksudnya orang yang modal tidak berapa besar ni, and then mungkin dia akan gunakan emergency saving dia. So berjaga-jaga. Okay, saya berjaga-jaga sebab akan ada possible outflow ataupun potential leakage daripada MITI tu. And then saya juga nampak yang MITI punya payment di-extend-kan. Mula-mulanya berapa hari sahaja. Lepas tu dia extend sampai esok kot, sampai 12 hari bulan. Dia extend juga payment untuk MITI tu. So saya tak sure itu akan membuatkan beberapa persepsi, sebab kalau orang lambat sangat nak subscribe kepada MITI IPO tu, itu pun boleh jadi satu tanda tanya apakah yang akan jadi ke IPO ni sekiranya MITI tersebut tidak di fully subscribe. Okay, MITI tersebut tak di fully subscribe dan akan memberikan kesan yang tidak berapa bagus kepada IPO ni, sebab dia akan flow kepada kita lah, kepada kita yang public ni. Sebab MITI adalah untuk Bumiputera. Untuk orang yang tak apa sure, ni adalah cara mudah untuk baca. Dekat front page pun kita dah tahu dah. So dia akan isukan 868 juta. 273 ni akan dibahagikan kepada dua. Malaysian Public iaitu Bumiputera. 273 bagi 2 apa? 273 bagi 2. Saya jarap kalkulator sikit. 273 bagi 2. So 136.5 juta. 136.5 juta akan diberikan kepada Bumiputera dan 136.5 juta akan diberikan kepada kepada non-Bumiputera. Dan dia cakap sini 435 telah diberikan secara private placement kepada Bumiputera MITI. Namun adakah 435 juta ni akan jadi oversubscription ataupun tidak? Itu persoalan yang seterusnya.
dan MITI dan private placement ni pun di-offer kemudian kepada beberapa selected investor yang sekarang masih lagi open katanya. Okay, so MITI ni akan flow juga kepada private placement. Sekiranya di sini pun orang tak ambil, sini pun orang tak ambil, dia akan pergi kepada sini. Nampak tak dia punya flow dia? So ini yang terjadi kepada Senheng sebelum ini. Okay, mungkin sebab sebelum ni Senheng ialah orang tak sure syariah ke tidak Senheng ni kan. Okay, time tu pun dah ada dia punya, kalau secara rewind balik lah, kita ingat balik throwback so memang ada ura-ura yang kejap syariah tak syariah, so ada orang mungkin tak apply, tapi itu cerita lama dah. Sekarang ni MITI IPO pun dah boleh online, semua orang boleh apply dan semua orang dapat perception yang bermacam-macam. Okay, dan kita pun dah boleh form satu judgement lah. Okay, tapi bergantung juga apa outcome daripada public application pada bila nanti, pada berapa bulan ni. Okay, kalau ikut tarikh ni dia akan tengok nantilah pada 20 Mei lah. 20 Mei nanti kita akan tahu, 19 Mei lah. 19 Mei nanti kita akan tahu result daripada broker house atau issuing house dia, siapakah yang dapat dan adakah overflow ataupun tidak, okay, IPO ini. Okay, saya yakin even ada punya CEO, director semua tu memang berusaha lah untuk keluarkan IPO ni, buat roadshow, okay, buat talk kepada beberapa house. Even CIMB, CGS pun masih lagi offer sebab ni joint placement director ni, so memang CGSMB pun ada juga offer private placement kepada investor siapa yang berminat. Okay, M Plus pun dibagi, okay, CIMB pun dibagi. Okay, cuma public IPO dikeluarkan pada 50 sen per share sebab nak listing dalam pasaran utama pasaran utama iaitu main market kita. Okay, Tuan Nazari kita ada join daripada SLMT gitu. Okay, so daripada kita punya main market kita harga tak boleh pergi below 50 sen untuk main market. Okay, dia kena listing harga 50 sen ke atas, dan of course dia punya share dia dalam billion lah. Okay, so dalam kita tengok track record, okay, Mr. DIY, CITOS, IT Max, okay, even Kitakon pun semua harganya above 50 sen. So daripada MITI RM12 diturunkan kepada 50 sen. Okay, so mungkin dah seminimum yang boleh lah tu, okay, untuk menggalakkan orang subscribe kepada share Radium. So itu pun dah jadi satu tanda tanya yang pertama. Tanda tanya ni saya tak katakan negatif atau positif, tapi macam bias kepada negatif lah. Negatif sedikit, tapi secara sentimen hadapan. So adakah sebenarnya information yang perlu kita tahu sebenarnya bagus untuk syarikat Radium ni? Tu yang kita nak belajar hari ni lah. Okay, enough celoteh. So kita pergi kepada prospectus yang secara detail. So kita nampak nama-nama director yang banyak kat sini. Okay, dan kita boleh go through pun siapa detailnya. Okay, so siapa yang tidak sure dekat mana nak tengok balloting tier untuk Radium ni, okay, kita boleh tengok dekat sini. So issuing house dia adalah Tricor. Okay, kadang-kadang ada juga website yang keluarkan tier-tier balloting ni, tapi setiap issuing house akan ada dia punya standard template. Okay, macam mana tahu standard template tu? Tak susah pun. Okay, pergi je dekat website Tricor tu. Okay, saya terus direct dengan you all, Tricor Issuing House. Okay, TIH, nampak semua result press release yang IPO yang sebelum-sebelum ini. Okay, kita tengok sikit last IPO main market kita siapa. Kalau tidak silap saya, iaitu seperti IT Max ni lah. Okay, itu pun boleh kita tengok yang paling current pun, tak ada masalah. Cap AMS ni pun itu dalam level kurang berapa harga dia? 90 sen harga. Okey, Cap AMS dia pun 90 sen harga dia. Okey, dan kita boleh tengok kepada tier balloting Tricor ni berapa dia punya starting range. Daripada sini pun kita dah tengok berapa minimum lot untuk kita apply lah kalau kita berminat untuk apply IPO tersebut. Okey, so daripada sini kita boleh refer ke barangkalian mereka lah. Okey, dan kita akan tunggu result ini untuk kita tahu adakah IPO Radium ni nanti dia punya success rate dia tinggi atau tidak. Okey, ini untuk Cap AMS itu pun success rate lebih kurang 30% tinggi dia. Kalau kita nak compare kan yang sebelum ini, mana Senheng kita tengoklah Senheng kita, kawan kita yang tersakiti. Okey, Senheng sebelum ini tengok harga RM1.7, 80% success rate daripada yang apply satu lot sampailah ke 1 juta, sampai kepada apa ni, 10,000 lot. Okey, semua sampai 80% ke atas ni. Dan kenapa saya katakan
macam mana MITI punya saham boleh flow ke public? Nampak ni. 65 juta diberikan kepada Bumi Putra. Okey. 15 juta sahaja kepada non-Bumi Putra. Bermaksud ada akses lagi berapa ni? 50 juta datang daripada akses orang tak ambil daripada placement dan juga MITI. So tu dia. So kalau biasanya MITI lah. MITI dia yang tak sampai subscription tu, dia akan bagi dekat sini. Sebab private placement akan merangkumi both bumi dan juga non-bumi. So kalau ini yang kita akan nampak dekat Radium, okey, ketahuilah anda perlu bersedia untuk trading plan yang seterusnya untuk Radium itu nanti. Okey, bagi yang tak apply, okey, boleh ada tepi dan lihat saja apa yang terjadi. Tak ada masalah. Okey, bagi yang dah apply, tak apa. Okey, tak dapat. Kalau nak sekadar pengalaman, okey saja. Okey. Alright, so try call kat situ. So main market, syariah status put SC, no problem. No issue. Alright. Okay, so total saham yang akan dikeluarkan oleh Radium adalah sebanyak 3.4 bilion. Saya tersebut bilion terus sedang sikit, kita ikut tonton Madani itu 3.4 bilion. Okay, 3.4 bilion, harga 50 sen. So berapa market cap dia? Okay, ini kita akan bawa sampai ke akhir session So 3.4 bilion. Okay, darab 0.5. Okay, berapa tu guys? Okay, 3.4 bilion darab 0.5, harga 50 sen Okay, kita buatlah math yang paling simple pun Alamak, dah tutup pula. 3.4 Oh ya ke? Okay, so around 1.7 lah so 1.7 billion. Okay, kita cuba live kat TikTok tapi macam tak berjaya pula. Tak apalah kita akan record dan masuk kat dalam YouTube nanti. So patutnya kita akan buat live session TikTok ni tapi unfortunately tidak berjaya Okay, tu sekarang technical. Alright, so tak apa. So 1.7 billion adalah market cap yang akan dikeluarkan oleh syarikat Radium ini. So 1.7 billion. Okay, 1.7 billion cap. Alright. So then ini adalah moratorium moratorium adalah, kalau siapa yang tak tahu lagi, setiap shareholder promoter ni tidak boleh jual saham mereka selama 6 bulan pertama selepas listingnya IPO ni ke dalam market. Tiada langsung istilah kata director nak buang duit, director nak ship company, nak buang share. Tak ada 71% iaitu merangkumi 2.4 bilion saham dalam Radium ni adalah very significant dan itu boleh disabitkan kesalahan sekiranya mereka break 6 bulan moratorium ni. Okey. Nama director ni pun akan tercemar lah. Okay, dan mereka mungkin tidak akan dapat masuk balik capital market nanti. Okay, so itu secara undang-undang equity law Malaysia ni. Okay, so maksud ialah kalau dari segi logik, kenapa director ni nak terus buang saham mereka kepada orang awam? Orang awam pula nak decide harga tuju Radium ni kan? Salah lah kan? Okay, mesti kita nak Radium ni sebab apa? Mestilah ada satu quality, dividend ke, capital gain ke, tiba-tiba director jual share. So tak boleh so tu ada 6 bulan moratorium ni. Okay, so secara basic okay, of course kita tak akan baca semua semua terlalu banyak. Okay, sampai 8 berapa ni? Ya Allah, point 10 point 10 tak ada, kita nak baca semua, tak ada. Okay, untuk last minute macam ni, okay, yang baru nak tahu, nak faham sedikit sebanyak, walaupun session kita akan melarat sampai sejam sejam lebih, tak apa, dalam YouTube bolehlah skip nanti. Okay, tapi untuk dengar, right, kita akan cover sedikit bahagian atas ni lah, summary, beberapa particular dan some profile director, dan yang paling penting sekali adalah di bahagian IMR report, iaitu Independent Market Research. Okay, Independent Market Research, dan lepas tu kita akan ke belakang untuk tengok lagi apakah information daripada website public yang ada lah, okay, untuk kita buat simple comparison. Alright, so kita get on to it lah. So part yang pertama, okay, page yang satu. Page satu okay, page satu. Sorry, ke belakang sangat pula. Mana tadi? Okay, betul lah. So dah set kira dah pun. Bawa pun nak penat saya kira tadi. Dah ada dah kat sini. Kan? Market capitalization boleh terus control fine je. Okay, 1.7 billion. Right? So settle kat situ. Okay.
So ini part summary yang sebenarnya kita perlu mula tak semua information yang mudah untuk kita tahu pasal company ni ada dah dekat part summary di atas ni. So okay, so ni adalah part pertama. Alright, 1.7 billion. Alright, apa dia nak buat? Dia nak acquire. Okay, dia nak acquire development untuk tanah lagi lah. Nak acquire tanah, okay, sebanyak 171 billion, okay, million, juta. Okay, nak bayar hutang, okay, sebanyak 21%, 93 juta. Alright, hotel construction, 109 juta. Okay, listing, bayar broker, bayar investment house, 20 juta. Kaya juga jadi broker ya. Okay, then working capital untuk pekerja-pekerja lah, 39 juta. So mungkin ada peluang pekerja untuk rakan-rakan kita yang mencari kerja pun, boleh lah kita bagi tahu. Radium nak bayar 39 juta ni. Boleh lah apply kat Radium. Okay, so business overview paling simple. Okay, dia buat apa ni? Okay, dia punya sejarah sikit lah. Dia buat development of high-rise residential property. Okay, development competitively priced high residential property. Okay, mostly in Kuala Lumpur. Okay, suite apartment, Soho unit. Alright, dan dalam bidang property, lagi arif lah bab ni residential wilayah, iaitu rumah WIP. Rumah WIP dan juga PPAM, iaitu of course tak lain tak bukan government project. So daripada sini, adakah anda confident dengan government project? Tu jadi persoalan yang seterusnya. Okay, persoalan yang awal-awal lagi dia tanya, government punya project ni elok lagi ke tidak? So kalau rasa yang tidak ada confident dengan government, dah cakap, this is the first red flag. Takut kontrak yang government sekarang ni, kod lah ada tukar government kan. Kalau tukar government gini, alamak, projek ni sambung ke tidak? Jadilah kita punya case, kita punya train, railway apa semua tu lah, yang masih lagi in ding dong, tukar-tukar bajet apa semua. Right. Okay, ni sekadar bagi tahu pasal 4 projek tengah dah complete. Okay, 4 projek ongoing kan. Dia nak acquire tanah lagi, nak buat more projek. Kekuatan, okay, simple. Okay, panjang sangat ayat dia, nak buat apa ni? Okay, infrastructure, nak tambah not more in KLCC punya distant property. Okay, market acceptance katanya achieve 100% sold rate. Okay, yang lost before 2020. 100% sold rate juga di Resiliency Vista. Okay, dah memang lah projek government. Boleh lah kempang 100% 100% punya sold rate. Okay, lepas tu nak yang jual kepada yang jual kepada private buyer lepas tu tak tahulah. Mungkin secara first hand dia dah ada berjaya jual. Tak sure lepas tu kemudian ada orang nak jual balik kepada orang lain ke ataupun tidak. Tapi mostly kebanyakan yang apply kepada rumah WIP ni rasanya memang golongan-golongan yang cakap pasal rumah mampu milik tu lah. Itu berdasarkan pemerhatian. Okay, saya working experience, okay, director-director semua berpengalaman lah. Saya assume ni semua dalam bidang property lama ni. Okay, kita akan boleh tengok detail pun kalau tersempat. Okay, future plan dia nak buat apa? Okay, future plan ni sebenarnya dia dah bagi tahu sedikit sebanyak dalam dia punya proceeds of duit IPO tadi. Kita dapat tahulah dia nak beli tanah kat mana. So kalau keluar news sebenarnya yang news cakap dah berjaya secure, tapi projek yang secure tu sebenarnya dah ada pun dalam writing IPO prospectus ni, dan itu bukan news dah. Itu dah jadi set of news ataupun sekadar okay, that's it. Memang sepatutnya expected benda tu dah berlaku dalam prospectus sebab dia dah cakap pun dia nak buat benda ni. News tu sebenarnya tidak melambangkan satu perkara baru langsung. Okay, so apa pun dia nak buat, contoh adalah expected yang sepatutnya dia commit dalam masa 12 ke 24 bulan. Okay, impact COVID benda biasa, tak perlu nak sembang lebih. Okay, risk factor. Okay, memang depend on market condition in property market, especially Klang Valley. Okay, properties demand macam mana, economic growth macam mana, interest macam mana, inflation semua kan. Itu faktor yang paling penting. COVID-19, interruption, delay project construction, okay, external factor apa ni, okay, license, permit, regulatory semualah tak penting sangat. Okay, capital intensive, okay, memang memerlukan bank facility. Ada itu sebabnya mungkin kenapa. Sebab kita kena faham in the last 2 years, kebanyakan projek property dan juga construction banyak delay. So bila banyak delay property constructions ni, then OPR pun kita tahu makin naik kan, sejak daripada COVID. So mereka terpaksa incur loan yang lama-lama ni makin mahal. Dan mungkin juga projek yang mereka dah dapat berjaya jual tu tidak mengembalikan return yang seberapa. Tapi kita boleh tengoklah dalam financial. Dan itu antara sebabnya mungkin dia juga boleh gunakan duit yang daripada IPO prospectus yang dia nak collect duit kita tadi tu untuk bayar loan-loan tu, dan juga
kurangkan bayar interest tu nanti. So itu purpose-nya lah. So tak semestinya company sebut bayar interest, bayar loan untuk IPO ni tak bagus. Tapi apa ni, depends juga dengan apa yang dia nak buat lepas tu lah. Okay. Dia mungkin tidak jumpa juga suitable land bank untuk continue business operation. Sebab property developer dia boleh cakap dia nak acquire, tapi kalau tak berjaya, tu jadi negative news lah. Lagi mudah untuk dapatkan negative news berbanding positive news. Okay. So achieve lower than expected GDV. Okay. Dependent on director. Okay. Benda biasa. Insurance coverage mungkin tak cukup. Okay. Legal proceeding mungkin ada. Benda biasa lah. Okay. Benda biasa. Right. So ni tak penting berapa allocation IPO. Okay. Alright. So dari segi revenue size. Okay. Revenue size kalau kita lihatkan. Okay. Hanyalah sehingga. Okay. 2021 563 juta. Okay. Pendapatan which is $500 million lah. $500 million punya pendapatan. Okay. Drop sikit daripada 2020 2020 time COVID tu dia profitable Okay. Dia buat pendapatan yang tinggi. Tetapi gross profit, keuntungan kasar lepas tolak semua kos-kos yang untuk perniagaan ataupun sales mereka, okay, 147, 166, 178. So sebenarnya menaik lah. Okay. Yang financial period end ni hanyalah sekerat sahaja. Ianya tidak melambangkan seluruh tahun 2022. I think di tahun 2020 tu tutup bila dia tak cakap. Is it 31st October kot? So mungkin tutup Disember. Kita akan tengok kat belakang dia lah. Okay. So setakat financial period Disember tak tutup lagi, so tak keluar ada full data. So sebab tu data dia rendah sikit. So ini financial period. Yang ni financial year end. So tahun dah tutup, tahun dah tutup. Ini tahun yang belum tutup lagi. Okay. Sebab requirement account untuk Disember perlu disubmit sebelum end Jun. So ada masa lagi lah. Then prospectus pun dah keluar dah. So dia hanya boleh buat information yang setakat ada. Okay. So kalau kita comparekan daripada segi tahun demi tahun, okay, margin keuntungan mereka, okay, 31%, 28%, 31%, okay, maintain within 30% range. Profit after tax pun menurun sekejap tahun 2020 tapi meningkat semula 2021. Current ratio, okay, current ratio bermaksud aset mereka melebihi liability. Aset mereka melebihi liability bermaksud segala apa-apa hutang yang dia ada tidak ada masalah sekiranya dia liquidate ataupun jual segala aset mereka untuk bayar hutang. Kalau macam tu baik tak payah ambil duit IPO kita untuk bayar hutang. Boleh je kata yang tu. Tapi ia memberikan satu advantage yang lebih elok lah kepada Radium ni sebab dia tak perlukan liquidate aset-aset yang berkaitan untuk bayar hutang. Instead dia boleh guna duit kita untuk bayar hutang mereka. Dan juga kalau kita tengok gearing ratio ni, iaitu berapa nisbah hutang mereka ke dalam saham syarikat tersebut, hanyalah 0.24. So menandakan hutang mereka sebenarnya tidaklah berapa banyak berbanding size aset dan juga equity yang mereka ada tu. Okay, hanyalah 0.24. So boleh dikatakan sebenarnya dia orang ni okey je financial condition. So tak adalah teruk sangat. Okay, EPS pun 3.91 and diluted ni selepas di-consider faktor yang yang director punya penambahan share tu lah. Sebab dia dah naikkan, dia dah tambah jumlah share tu. Okay, so yang kita punya latest EPS yang kita boleh ambil untuk valuation adalah 2.93. Kita boleh tengok kenapa dia punya fair value dia kejap lagi. Okay, dan dividend policy dia target no less than 30%. Okay, so nampak tak dalam company yang main market kebiasaannya, company-company yang dah boleh katakan established, okay, tak boleh sangat company yang tak ada cash pile ataupun yang elok secara financial ini, okay, tiba-tiba nak bagi dividen. Tidak boleh. Kebiasaannya syarikat-syarikat yang teknologi, syarikat-syarikat yang baru nak membangun jarang akan bagi dividen. Tetapi syarikat seperti yang ada cash pile yang baik, okay, yang established, kebiasaannya akan bagi dividen at least 30%. So kita nampak Radium bagi 30%, DXN semalam pun bagi 30%. So kita tahu, okay, the value is there tetapi untuk investor. Ini perception yang kedua. Tadi kita nampak yang pertama ialah dari segi MITI dan juga allocation saham tu. Okay. Yang kedua, adakah counter ini sesuai untuk investor ataupun trader? Okay, kita dah discuss semalam DXN bagi saya, okay, ia sesuai untuk investor tetapi kurang sedikit untuk trader. Sama juga kalau kita lihatkan Radium ni dengan adanya dividend policy, okay, cenderungannya adalah
lebih elok kepada investor tetapi bukan untuk trader yang nak flip on the first day. Itu antara opinion yang secara awal. Okay, tidak ada masalah. Untuk kalau kita nak masuk pun dan pegang, tak ada masalah. Okay, dan seterusnya, litigation tak penting. Okay, audit biasa. Share capital pun dah beritahu. Okay, detail ini pun dah bagi tahu tadi. Alright, berapa management dapat. So nampak ni So orang-orang yang eligible ni adalah pekerja-pekerja syarikat pun dapat saham juga seramai 214 pekerja dalam Radium akan dibagikanlah 58 juta ni kepada diorang. Okay, diorang pun tiada ikatan untuk jual saham mereka. Okay, diorang dapat je saham ni harga 50 sen. Okay, dalam market open nanti pun diorang boleh jual. Okay, so diorang sebagai employee yang kecil-kecil ni diorang pun boleh jual saham mereka on the first day. Okay, so tu antara information yang lain. Sama juga seperti director senior management juga, diorang pun boleh terus jual on the first day sebab ini adalah public issue shares. Okay, and it doesn't represent amount yang besar sangat kepada syarikat tersebut. Okay, Bersuaf Bumi Putra, okay, Animity, selected investor, dah bagi tahu propose IPO dia nak buat apa kan. Memang senang je nak dapat raise fund, recognition, okay, gain access, okay, tu dah dia. Okay, basis, okay, harga 50 sen, 2.93 EPS, alright, memberikan PE ratio sebanyak 17.06. Sudah 17.06 punya PE. Jadi tadi kita tengok adakah 17.06 ni tinggi ataupun tidak berbanding rakan-rakan property developer yang ada di dalam bursa ataupun kita punya main market dan juga Ace market lah, tapi lebih fokus pada main market. Okay, setakat itu pun cukup lah. Okay lah, settle lah. Baru sikit ni kan. Ni baru yang lain-lain. Ni secara detail lah. Dia nak acquire land bank tu dekat mana. Okay, dia ada aim dia. Dia ada aim dia dekat mana. Dan siapa dia akan cari. Semua ni dia secara detail dia dah ulas lah. Okay, tak perlu kalau kita nak baca pun boleh repayment bank borrowing ni, nampak? Dia bayar loan 93 juta tadi tu untuk projek yang mana? Okay, projek-projek dah nak siap dah pun. Bukan projek dah siap. Term loan yang dah nak habis. Okay, seperti Pavilion, okay, Fitrah Resource ni kat mana? Ada komoditi murabahah untuk pejabat pengarah tanah punya ni. Okay, tanah vacant. Okay, mana lagi? Ini yang untuk projek apa? Construction cost, proposed development project, PN5 ni lot mana ni? Okay, tak cakap pula lot mana. Alright, and then Soho satu ni dekat Grand. Ni memang kalau yang dalam hartanah tahulah kot Grand lot ni kat mana. Jadi dah macam kod-kod hartanah ni. Okay, dekat Ampang ni satu. Fitrah Resources ni tak tahu kat mana. And then Pavilion punya yang ni pun ada nama Grand Lot juga, section 90. Platinum Mira. Okay, boleh tengok property dekat mana. Maturity pun semua dah nak habis, dia nak settlekan terus and jimatkan interest sikit lah dekat dalam loan tersebut. Itu sahaja. Okay, ni ada detail-detail ni kot, boleh baca. Okay, hotel construction. Okay, ni semua detail-detail dia nak buat apa dengan proceed IPO. Okay, right, so simple. Direct sahaja, settle lah point 2. Okay, kalau kita nak tengok lagi secara detail, okay, saya terus sikit ke belakang. Okay, ni adalah profile of senior management. Okay, kita nak tengok siapakah, okay, orang-orang yang belakang ni dan apakah share dia orang pegang sebenarnya. Okay, saya nak lihat kepada bahagian itu sahaja. So kita scroll ataupun control file lah, nak baca pun boleh, tapi saya prefer nak tengok secara detail. Okay, okay, contoh Tan Sri Muhammad Amin Nordin Abdul Aziz, dia pegang apa? Okay, tiada syarikat listed. Okay, ni present directorship ni. Okay, so tak ada sangat lah. Okay, Datuk Gan Sengal Sdn Bhd, PV Leasing Sdn Bhd. Okay, banyak past listing saja. Dan lain Gan Tiong Kian, okay, pun company kepada private sahaja. Past directorship banyak sangat ni. Okay, Gan Kok Peng, ni macam adik-beradik semua ni. Tambun Team, adakah ni listed? Tidak dinyatakan. Okay, so kebanyakan director-director yang berada di dalam Radium ni tidaklah ada langsung share di dalam mana-mana syarikat listed pasaran saham yang lain. So bagi saya ni mungkin tidak berapa influential lah. Ni pun adalah juga sikit Southern Score Builders Berhad ni. Tapi hanya director sahaja tanpa saham. Okay, Southern Score. Right.
sikit saja yang ada influence dia. So dari segi apa tu, kalau kita compare kan next sebelah dengan DSN pun, DSN punya director yang lagi banyak compositionnya kepada company-company listed, kalau nak katakan saham mereka ni ada potential ataupun tidak. So secara situ pun dari segi owner of the shareholding yang besar-besar pun tidaklah mempunyai listing name di dalam company-company bursa yang lain. So nak katakan mana director ni akan goreng ke tidak dalam saham lain tu tiada langsung correlation kat situ. So kalau dia nak goreng pun dia goreng counter sendirilah. So kalau kita nak tengok kalau ada pergerakan dalam counter lain, and then sebab dia ada share dalam tu, and then mungkin ada possibility juga digerakkan counter yang dipegang ni lah. Contoh seperti Radium ni. Tapi tiada. Okay. So itu untuk director. Macam boleh settle cepat je Radium ni berbanding kita punya DSN semalam. Okay. Yang part seterusnya, iaitu bahagian research. Bahagian research iaitu part berapa tadi? 8 ke 6? Tengok sikit. Ni business development dia. Business overview dia. So kat sini lah. Sorry. Sikit lagi. Banyak ni business overview ni. Sebab memang kalau cerita pasal property je memang penuh lah pada bahagian prospectus ni. Tapi kita nak tengok senangnya dekat bahagian comparison tu sebab syarikat property dalam Malaysia ni sangat banyak. Syarikat property sangat banyak. Kita akan spend masa sikit untuk bahagian comparison nanti. So research daripada Smith Zender. And dia cover bahagian apa nama ni? High rise residential property market dan juga KL dan hotel industry di KL dan di Selangor. So ni dia tetapkanlah Tan Sri Amin tu ex di BKL and mayor di KL kot. Saya tak tempat buat research kot. Kau boleh terus juga profile dia. Tengok sikit. Tan Sri Amin. Radium. Mengenai topik. Tan Sri Amin bin Nordin Abdul Aziz. Kadang simple search ni pun kita boleh dapat tahu sikit siapakah dia. Ni kot Wikipedia pun ada kalau ada sikit. CV7. Director General of KL City Hall. Mayor. Past mayor ni sebelum Kunan take over. Ada jugalah dia punya bekas-bekas influence tu. Tapi di dalam directorship wise dia ada satu tu je lah. Which is Radium sahaja. So mungkin itulah sebabnya kenapa dia orang senang dapat projek KL tu. Ada kabel. Paling mudah paling mudah kabel paling mudah sekali sebab dia adalah mayor KL sebelum ini. So dapatlah projek rumah WIP tu kan. So senang lah buat jadi listed company. Asalkan ada kabel. Right. Alright, so kabel pun boleh listing jangan main. Alright, so alright, back to our research. Smith Zender fokusnya dekat high residential property dan juga hotel industry. Simple. Kat mana kita nak tengok ni? Kat dalam. So, memang fokus dekat KL saja. Kita nak tengok bahagian data. KL GDP Selangor contribution sector memang mostly services lah. Agriculture memang tak ada lah. Construction, manufacturing tidaklah banyak sebab kilang banyaknya dekat belah-belah Selangor dan luar daripada kawasan Selangor. KL memang tak ada lah. So, bila cakap pasal residential, tengoklah ni, value of property. Transaction. Transaction. Berapa? Pembelian dan juga penjualan setakat di KL up to 8 bilion memang banyak juga transaction yang makin menaik. Adakah property yang makin mahal di Malaysia di KL ni? Of course for sure sebab tu kita nampak transaction pun makin tinggi. Nak kata orang jual property di KL pun mungkin boleh dia perlukan data yang seterusnya. Dan di Selangor transaction daripada ni residential ni residential property, value of high rise dan juga number of high rise. Number of high rise property dekat KL transaction of number of property up to 9.4 billion in KL. 12,000 ni di Bali. 12,000. 12,000 unit di KL sahaja dan juga Selangor. 9,000 unit di KL, 12,000 unit di Selangor. Dan value transaction 8.07 bilion di KL, Selangor hanya 5.06 bilion. Banyak mungkin jadi property agent untuk jual tanah-tanah KL ni. Mungkin jual kepada expat boleh senang kot dia orang beli
Okay, tapi tu dia transaction yang makin meninggi, so ada capital annual growth sebanyak 12% daripada 2019 sampailah 2022. Okay. Sebagai kalau kita tengok secara data ni saja, kita boleh nampakkan kalau secara transaction memang ada potential lah. Sebab apa ni, orang jual property ni ada ruang dan peluang untuk dapatkan growth ni, sebab pas growth ni sampai ke 12%. So ada margin yang dia boleh cuba dapatkan daripada growth ni. So antara sebab kenapa dia orang berani listing selain reputation, selain daripada grow market share adalah untuk tap into percentage of growth yang yang diperkatakan dalam data ni. So ini dia orang ambil data NAPIC ni NAPIC apa nama panjang ni? Kalau tak ingat apa. NAPIC ni apa data ni? National Property Information Center. So dia pun ambil data dari NAPIC juga sebenarnya dia ni untuk dikompilekan dalam research report ni. Okay, dan kita tengok average prices of high-rise residential property. Okay, sehingga 2022 KL sahaja up to almost 860,000 harga. Okay, average prices harga tengah-tengah 860,000 harga kat KL ni. Setapak pun boleh sampai setengah juta. Mungkin Batu 0.86 KL, Petaling pun sampai 0.85. Ampang pun okey lagi lah 0.63, 100,000 untuk high rise. Dah tengok nampak ni ada sedikit fluctuation, ada negatif sikit, ada yang positif. Untuk Petaling ni masih lagi powerful. So, mungkin antara area yang baru nak bangun. Daripada Selangor secara on average, ni tak tahulah dia ambil daerah mana. Tapi on average up to around paling tinggi pun medium price 0.4 million, 400,000. Nampaklah macam mampu milik sikit. Okay, supply pula macam mana? Cakap pasal demand dan juga transaction. Okay, total supply high rise. Kita tengokkan Selangor sehingga 637,000. Okay, berbanding 615. So the number of high rise makin lama makin banyak supply. Dan kalau kita tengokkan overhang pun sama juga menaik. Okay, ni pun naik, of course overhang pun akan naik. Tapi dari segi Selangor kita nampak beberapa mungkin inisiatif ke dah dibuat, nampak high rise overhang untuk bahagian Selangor dah turun sedikit tahun 2022. So ada property agent yang berjaya jual rumah ketika 2022, dapatlah dia orang share dalam ini So kurangkan sedikit overhang property dalam Selangor itu. Okay. Right, so market driver, apa demand yang akan ada lagi untuk property development ni sebenarnya? Tak lain tak bukan urban population lah so, paling mudah sekali. Kenaikan percentage population, makin banyak lah yang nak duduk dalam rumah ni. The need untuk residential, of course especially untuk high rise memang akan makin banyak demand sebab tanah nak makin susah nak dapat ataupun nak susah nak duduk lah. So orang akan pergi kepada high rise. Itu satu. Establish infrastructure availability, amenities. Kita cakap pasal KL Selangor memang establish lah shopping center, MRT, LRT, convenience semua memang tak jauh. Urban amenities, sundry shop. Kalau kita tengok KL dan Selangor memang sangat banyak membangun berbanding negeri-negeri lain. So ada driver. So ni adalah catalyst yang akan membantu syarikat Radium ni. Dari segi economic growth, macam mana pula? Dikatakan close proximity kepada KL dan juga Putrajaya. Nak take advantage untuk Selangor pula, KLIA. Ni untuk travel port ni So property-property yang berdekatan dengan KLIA akan dapat tempias-tempias daripada expat dan juga overseas traveller yang nak menyewa ke situ ke, Airbnb dan sebagainya. Of course Airbnb kebanyakan daripada high rise then apa lagi bajet-bajet yang akan diperkenalkan seperti remove of RPGT and yang dispose property untuk more than 5 years so ada insentif yang seterusnya. Dan of course kita cakap pasal property kerana ia adalah satu sektor ataupun industri yang sangat memerlukan bantuan government. Sekiranya tiada sangat bantuan government dan sebab itu property ni sangat susah untuk dapatkan dia punya traction ataupun demand dari segi value. Dari segi value saham tersebut ataupun value syarikat tersebut untuk dapatkan reputation je lah. So susah. So makin lama makin susah lah untuk ni. Dan dia buat lagi home ownership campaign. So mungkin perlu diteruskan ke macam mana. Then ada juga premium visa program untuk wealthy foreigners untuk invest and reside in the country for a period of 20 years. Kalau tak baca ni memang tak tahu.
Apa lagi bantuan government ni sebenarnya? Nampak ni. Premium visa program, attract wealthy for foreigners. So kita nampak foreigner yang kaya-kaya masuk Malaysia ni. For period of 20 years So untuk menggalakkan, tak lain tak bukan, untuk menggalakkan property sales lah. So sebab tu dia buat. So adakah kita punya lemak macam tu, property yang murah-murah untuk rakyat-rakyat ni macam mana kan? So itulah. Okay, persoalan yang seterusnya kan. Tapi kita lihat dari sisi businessman dan macam mana property developer ni nak dapatkan dia punya share dalam market untuk dapatkan keuntungan lah. Okay, sebab business. Right, government initiative affordable housing untuk property. Okay, so kita kena confident je lah dengan government dan juga state government, local authority yang akan memberikan insentif kepada syarikat-syarikat developer untuk produce projek-projek residensi ni. Sebab kontrak government is very sure untuk dapatkan, tetapi kalau government nasib bertukar ataupun government tidak solid, then itu akan memberikan kesan yang tidak bagus juga kepada developer sebab mereka takkan dapat dana daripada government tu. Okay, projek mereka boleh jalan dulu tapi tiada duit daripada government pula, kan? Alright, so key risk dan juga challenge. Okay, economic condition, benda biasa, kita dah tahu COVID-19 memang akan ada lah. Okay, property prices, barang-barang mentah, outlook property dan juga location, interest rate lagi kan. Semua tu masalah biasa. Okay, unfavorable of government policy. Dia cakap lah, OPR ni bank negara bukan government right. Malaysian second home punya suspension program pun antara key risk juga. Completion of quality development projects dependent on service contractor. Kita tahu makin ramai juga kontraktor yang cuba take advantage of projek-projek yang sedang berlangsung. So adakah quality developer ni ada ataupun tidak? So itu pun masalah yang seterusnya. Dan kita tahu kontraktor juga terkesan ketika COVID dan tidak tahu siapa yang ada lagi dalam market untuk teruskan projek-projek yang sedia ada ni. So benda tu akan jadi costly dan quality in question. Quality development pun tu, I think siapa yang ada property pun dah boleh tahu dan boleh baca lah. Ada juga property yang high rise tetapi dia punya defect dia banyak sangat. Defect banyak, amenities dan ni asyik rosak je. So adalah quality lah, quality development project tersebut. So yang lebih ada dalam industri yang dah tengok property yang di bawah Radium akan lebih tahulah bagaimana quality Radium punya projek ni. Of course, tak lain tak bukan key industry players kita. Right, so dia punya kriteria apa ni? Dia comparekan Radium debat dekat bahagian KL dan akan expand dalam Selangor. So dia identify terus. Tak perlu pun kita nak tengok secara direct dalam portal. Kita boleh tengok dalam research report ni dia dah compare lah. IJM buat dalam KL Selangor, Sunway, Masing, WCT, UEM, Sunrise, Skyworld lah. Ni pun baru tutup MITI hari tu. UOA Development, Maxim Global, ini Senyap Berhad lah. Bina Straland ni. Sebab Senyap Berhad. Ini semua Berhad. So ini semua KL. Dan kalau kita comparekan dari segi latest group revenue in billion, IJM paling tinggi setakat 31st March, 4.4 billion. Sunway 3.72, Masing, kemudian UEM, WCT, dan kita lihatkan Radium berada di bawah Skyworld. Kalau macam tu patutnya saya apply Skyworld itu. Dia tu ada. Melepas lah patutnya apply Skyworld instead of Radium. Itulah cerita sikit sebanyak. Ni pun ada mix punya development. Ni tapi dia fokus dekat high rise saja. So kita tahu, dari segi comparison, IJM, Sunway, Masing, WCT, UEM, Sunrise itu pun sebenarnya lebih bagus daripada Radium ni dan ianya tidaklah sebagus sebab kita nak bandingkan dengan UA, Maxim dan juga Binastra. Tak apa, kita boleh buat comparison secara direct sekejap lagi dan sebenarnya sekarang boleh buat. Jom kita tengok. So jom kita pergi pada carta dan kita buat terus secara direct lah. Buat sekejap. Tengah loading. Saya tengah tengok awan tag tadi. Nampak ada kenaikan menarik pula. So kita nak tengok dari segi comparison apakah trend yang berada di dalam property market. So untuk yang baru yang tengah nak memahami apa yang ada dalam market dan juga pasaran kita boleh buat simple comparison untuk melihat apakah
movement saham-saham yang ada di dalam kita punya bursa kita. Okay, contoh kita tengok dulu IGM. Okay, IGM, tertulis ni IGM. Okay, IGM Corporation. Aduh, loading punya masa pula. Okay, IGM. Okay, tak apa. Kita tengok secara overall. Okay, lupa nak tekan adjusted. Tengok secara weekly ataupun mingguan. Okay, then Sunway. Okay. Sunway Berhad. Okay, tukar juga dalam minggu. Right, tengok Masing. Okay, step yang sama, adjusted for dividend, tukar kepada minggu. Okay, WCT. Right, buat sekejap Okay, WCT, UEM. Lagi siapa ni? UADF dengan Maxim. Ada 7 je then kita tengok juga dekat bursa property lah. Property index kita. So ni adalah total compilation saham-saham property yang ada dalam pasaran market kita. Okay, so Maxim, UA, okay, WCT, Masing. Okay, kalau terlihatkan even top IGM pun in the last few years in the last 3 years in the last 3 years kalau kita nak compare kan tadi, okay, berada di fasa lebih kurang kita katakan sebagai middle phase punya accumulation. Time frame bawah tu daily. Sekejap. Time frame bawah tu daily. Betul? Okay, so ni untuk weekly in terms of IGM. Okay, kalau dilihatkan in the last 3 to 4 years, okay, masih berada di dalam fasa base lah fasa base forming tengah mendata. Okay, masih lagi berada dalam fasa sideway. Okay, kalau dilihatkan IGM ni layak lah balik market yang paling tinggi, size billion revenue pun besar. So 1.59 adalah harga semasa untuk IGM. So lagi lebih reputable lah. Okay. Dan kalau kita lihatkan Sunway pula, adakah dia membuatkan pattern yang lebih kurang sama ataupun tidak? Okey, tidak Kalau dilihatkan Sunway in the last 3-4 years, dia punya keseluruhan trend masih lagi kita katakan menaik lah Dia punya direction ni masih lagi menaik. Kita compare sini sampai sini. Okey, secara direction masih lagi positif. Okey, tetapi ke arah tanda-tanda yang negatif sedikit setakat ni, tengah tunggulah Tapi dalam fasa sideways juga. Sunway ni memang banyaklah dia punya projek-projek yang lain tu. So dia boleh katakan sebagai conglomerate pun sebenarnya. Okay. Seterusnya adalah mana tadi? Masing. Okay. Okay, Masing pula. Okay. Masing punya case special sedikit sebab dia terlibat dalam glove sector sebelum ini. Dan dia pun jatuh ketika COVID hari itulah. Itu pun sebelum COVID ni pun dah jatuh banyak teruk lah. Okay. So memang dia dah lose footing on property punya development. Dan ada juga bahagian industrial. So dia pun tengah masih jatuh lagi setakat ini. So tidaklah berapa positif lagi setakat ini nampak untuk property development secara overall Okay. Dan WCT the next bigger capital. Okay. Ini pun tengok weekly. Okay. Kalau dilihatkan pun berada di fasa bawah in the last 4 years. Okay. Baru saja habis downtrend. Kata habis downtrend yang besar ni lagi. Okay. Tapi dah sudah menunjukkan tanda-tanda base lah. Tanda-tanda base. Okay. Tanda-tanda base tu ada. Untuk investor dah bolehlah cuba start kumpul property punya sektor ni. Dan trend lately memang ada lah. Okay, 2023 memang sedang naik pun untuk lately. Tapi naik pun daripada bawah. Okay. Then siapa lagi? UEM Sunrise ni pun antara yang popular. Tapi harga 26 sen saja. Pun harga penny Okay. 26 sen pun sama juga berada di bawah setelah settle semua downtrend. Okay. Pun sama juga berada di base. Okay. Ada tanda-tanda awal untuk pengumpulan di bawah ni sebab volume pun makin tinggi. Okay, tanda-tanda awal je lah Okay, tanda-tanda awal. So sama juga UA Development. Okay, UA Development tengok juga weekly. So ini lebih kurang macam Sunway tadi. Okay, so kita nampak lah. Dari segi movement of chart dan dari segi reputation, okay, UADF RM1.77. Okay, setanding dengan Sunway, setanding dengan IGM. Okay, so macam WCT, Masing dan juga VM ni agak teruk lah. Maxim lagi lah, tak payah cerita. Okay, Maxim harga pun sampai 19.5 sen je. Sangatlah teruk dan harga pun memang dah lama berada di bawah. So tidaklah the best untuk mewakili syarikat property. And in fact memang patut pun dia berada lagi better. Okay, Radium dan juga
Skyward ni berada lagi better berbanding Maxim tu sendiri. Okay. Size of revenue pun lagi besar dia orang ni. Okay. UADEF, adakah kita boleh bandingkan dengan UADEF? So ni awal sorry tak ada. Tuan Abdul Syukri okey je okey je Tuan Azali, terima kasih. Alright, satu. Kalau kita tengokkan daripada segi ranking yang standard comparison revenue ni, kita nampak macam tu tuan, Radium ni lagi bagus daripada UADEF. Harga UADEF ni RM1.77. Dan Radium pun tu harga pun 55 sen. Dan kita tengok Sunway pun RM1.56. Okey, IJM pun RM1.59. Adakah ada ruang ataupun tidak untuk syarikat Radium ni? So itu dah menambahkan satu persoalan yang seterusnya lah. Okey, kalau kita cerita pasal bagi dividen, okey, memang definitely IJM memang bagi. Okey, Sunway pun bagi. Konsisten quarterly bagi dividen, sama juga IJM bagi dividen. Masing sebab dia baru rugi, I don't think so dia bagi dividen. Dia dah sekali tahun lepas. Sekali setahun. Okay, WCT ada tidak? Pun ada juga, tapi sekali setahun. Okay, UEM Sunrise ada juga baru-baru ni dividen, tapi ni first time first time dividen setelah 4 ke 5 tahun. Maksudnya dia cuba nak recover right. Okay. So kalau kita tengokkan property sector yang ada dalam Malaysia at the moment, semua tengah menunjukkan potential ataupun possible recovery point tu. Sama juga UADEF pun bagi dividen secara konsisten. Okay, so memang kebanyakan property developer bagi dividen. Okay, even Maxim bagi tak Maxim ni? Kita tengok jap. Okay, Maxim pun ada bagi, tapi baru-baru ni lah. Walaupun harga sen-sen tapi bagi dividen ke. Okay, kena check balik lah setakat mana dia punya kekuatan syarikat Maxim ni. Okay, of course kita punya property index sebenarnya menunjukkan satu trend yang sebenarnya akan menunjukkan potential recovery yang sedang cuba dibawakan. Okay, kalau kita tengokkan dari segi trend, okay, this is the overall trend. Ada trend yang lagi besar daripada 2014 tak jatuh tak habis lagi. Okay, dan kita lihatkan yang paling recent, okay, property index ni ni dah patah lah. So kalau kita nak katakan ini adalah satu phase untuk early accumulation, so boleh jadi juga. Cumanya depends juga kepada apa yang akan jadi ketika tahun ini, yang akan boleh terkatakan adakah ia boleh break downtrend yang sangat panjang ni untuk kita nampakkan stage yang seterusnya, dan adakah dia boleh naik lebih further ataupun sambung lagi sideways seterusnya, dan seterusnya tak tahu bila nak naik. Okay, so itulah dia. So kalau kita mengambil approach sebagai sebagai seorang investor, okay, property development mungkin satu penanda awal untuk kita katakan sebagai accumulation sedang berlaku. Okay, ni overall property sector kita untuk indeks company dalam Malaysia. Tak cerita pun company-company yang property development kecil-kecil, tapi ni yang besar-besar dahulu. Cumanya ya betul, potential untuk short term tu ada, sebab in the last November atau Oktober sampailah ke hari ni, okay, trend sedang menaik, and in fact at the channel punya level pun. So mungkin apa yang Radium dan juga Skyward tengah buat adalah untuk take advantage of this particular trend. Okay, right along the market sampai the trend bends, lepas tu biarlah market decide apa nak buat. So itu antara perception. Kenapa dia orang pilih, property bukan tak bagus ke? Kenapa tiba-tiba nak listing? Tu dia punya pemikiran setakat ni ataupun secara perception ni. Okay, dia akan take factor juga market punya condition. Okay, dan ini sebenarnya antara peluang yang keemasan bagi mereka untuk cuba listing kan, dapatkan market position, dan then kemudian baru dia akan tengok how does the market perform untuk dia recover bersama-sama dengan sektor property ataupun company property yang lain lah. Okay, so kalau dari comparison sektor, kita dah nampak yes, mereka boleh mungkin pergi, tetapi okay, kita tengok sikit berapakah capitalization yang diberikan kepada syarikat-syarikat property tersebut. Okay, jom kita lihat. Okay, kita tengok tadi IJM IJM yang paling besar. Okay, so IJM antara sektor dia adalah construction. Okay, tak apa. So dia punya sektor adalah construction, tapi dia juga buat property. So kalau kita lihatkan dari sini, okay, adakah syarikat yang lain juga yang melibatkan property seperti dalam list tadi? Okay, Suncon tidak, Widat bukan. Okay, WCT ada. Okay, WCT, kita tengok sikit.
Okay, Muhibah Jack segi tidak berkaitan ikon Berhad kita bukan. Okay, tak apa. Okay, tak ada dalam ni. Dan kita tengok pula dekat syarikat yang betul-betul direct property. Siapa? Sunway Sunway. Okay, betul. Ni sorry, ni Sunway. Ke Sunway Prop patutnya. Okay. Oh, dia tulis Sunway Berhad je. Rasanya patut Sun Prop. Tak apalah Tengok juga Sun Prop. Sorry, Sunway Property. Astaghfirullahaladzim. Ada Suncon dengan Sunway je. Oh, ni dekat bahagian industrial. Okay, tak apa. Okay, so Sunway adalah bahagian industrial. Okay, tak apa. Kita tengok juga yang lain. Siapa ni? Masing. Okay, Masing dah jadi. Masing, sorry. Okay, ni adalah property lah. Okay, so bahagian property sector. Kita dapat juga comparison dari segi market cap. Okay, ada yang seperti UADF tadi lah. UADF, ada Sunprop. Okay, ada juga Tropicana. Tapi ni property luar-luar daripada KL. So mungkin tidaklah berapa good comparison kalau kita nak bandingkan. Okay, dan kalau kita lihatkan PE ratio tadi untuk Radium adalah 17 Okay, Radium punya PE ratio adalah 17 times. Okay, 17 times. Dan untuk kita comparekan secara menggunakan PE ratio menggunakan simple first valuation iaitu PE ratio. Okay, kalau kita lihatkan PE ratio untuk Radium dan juga size market capital dia akan tergolong dalam tengah-tengah ni lah 1.7 billion. Okay, berada just nice di atas Masing. Okay, Masing sekarang 1.4 billion. Okay, Radium dengan harga 50 sen tadi pun dah berada atas sedikit daripada Masing sebanyak harga 50 sen tadi. Okay, PE ratio mereka adalah 8.02 sahaja. Berbanding dengan apa tu tadi Radium 17 Kita tengok lagi EcoWorld pun 14. Okay, Rapid ni tak syariah pun harga pun tinggi sangat okay, Matrix pun 8.4. SP Setia 7.35. Okay, IGB 17 lebih kurang. Okay, UA Development pun 19 PE. Okay, tapi harga RM1.7 Okay, Sunprop pun 10 PE. Alright, kita tengok syarikat lain. IGM berapa? IGM punya PE ratio pun 42. Okay, tinggi juga ni. Okay, siapa lagi? WCT pun 4.68 sahaja. Okay, kalau dari segi comparison kita lihat kat situ, kalau kita nak buat average calculation pun, kita dah boleh nampak sebenarnya ada beberapa situasi lah. Okay, iaitu yang PE ratio yang sebenarnya bawah daripada 10 dan ada juga yang lebih. Okay, kalau kita tengok daripada segi larger market capital, okay, even IOI 4.6, 19, 10, 17 ni pun, kita dapatkan satu purata kalau kita nak buat simple congakan pun lebih kurang dalam 10 ke 15 PE ratio sahaja. Okay, boleh setuju tak dengan statement ni? Kalau setuju, tak setuju okay, sebab tak nak buat calculation tu mungkin masa akan ambil masa lah. Okay, even Ewin tak ada sebab tengah rugi. UMS Sunrise pun 16. Okay, Legenda Properties pun 5 je. Okay, Teladan yang naik tu pun sampai 26 je. Yang tengah goreng sekarang Tanco sampai 300 PE. Okay, itu pun harga 50 sen je sekarang. Okay, so nampaklah dia punya comparison tu. Dari segi market cap, okay, dia tidak sebesar yang ini. Kita boleh comparekan dekat-dekat dengan Masing, dengan Matrix, secara industri. Okay, dari segi IJM pun boleh lah. Okay, IJM pun boleh lah kita nak comparekan. Tapi ini pun 3.6 right, WCT pun 1.4. Boleh lah kita nak katakan comparison untuk secara sebelah-sebelah. Itu pun harga 42 sen sahaja. Okay, so dah nampak harga walaupun 50 sen tetapi sektor-sektor yang seantero ataupun yang sejajar dengan Radium ni tidaklah menunjukkan valuation yang bagus dan mungkin harga 50 sen tu overvalue. Okay, how about dari segi nilai saham? Nilai saham yang dikeluarkan. Okay, IJM keluarkan berapa ni? 3.68. Lebih kurang 3.64. Lebih kurang dengan Radium. Tapi harga dia dah RM7.59. Dan dia punya PE ratio pun dah overblown. Kalau dia nak ikut IJM punya PE ratio, then mungkin ada ruang untuk speculate lah ataupun nampakkan trading momentum tu. Okay, bergantung juga. Sebab kita dah nampak tadi, property index masih lagi ada momentum. Okay, momentum dari segi indeks atau property masih lagi ada. So potential tu boleh ada juga, tetapi sebabkan kita risau, ramai juga yang akan dapat IPO Radium ni dan tak akan ramai juga yang mungkin akan hold. Sekiranya ramai juga yang akan menjual and then akan ada faktor iaitu sell down tu. So kita akan tunggulah first day macam mana dia punya performance of Radium
baru kita dapat decide apa yang nak dibuat dengan saham tersebut sekiranya kita memang berminat untuk intraday lah. Okay. Dari segi few more comparison, kalau kita lihatkan dari segi number of shares daripada setiap company ni, kalau nak tengokkan harga yang sampai RM1 lebih ni kan, kita tengok IOI, apa ni, UADEF, Signprop, Trop, IGVB, okay, SPCT mungkin, EcoWorld sekali. Okay, kalau kita lihatkan dari segi the number of shares, okay, memang antara yang tinggi juga. So ni pun IFPG pun 55 bilion. UADF pun bagi up to 2.4 billion. Okay. Signprop punya share pun 6.8 billion. Okay, ni sama pula. Tropicana. Okay, Tropicana pun 2.1 billion. So memang expected saham-saham untuk syarikat-syarikat property memang sampai berbilion-bilion. Ini je rendah. Okay, 0.9 saja, which is less than 1 billion. Okay, less than 1 billion untuk IGB punya property ni. So dia orang punya harga pun layak lah sampai ke RM2 lebih. So kalau betul-betul ada ruang dan peluang untuk digoreng tersebut, SPCT pun tak sampai. SPCT 55 sen saja, tapi 4.08. Okay, so lebih sikit daripada Radium. So dari segi supply of shares yang diberikan ke dalam market untuk syarikat property sebenarnya just nice. Okay, syarikat supply of shares untuk property berada dalam keadaan yang expected lah. Okay, ada orang kata 3.67 tu macam tinggi sangat je kan. Tapi kalau kita comparekan dengan the all composition of market player, memang nilai saham-saham yang diterbitkan oleh syarikat memang tinggi pun. Okay, memang tinggi. Okay, so yang ni kita nak comparekan dari segi valuation. Okay, kalau kita lihatkan PE ratio pun tak dapatkan satu konsensus yang ada yang tinggi, ada yang rendah kan. Okay, mungkin kita boleh gunakan bursa marketplace juga kalau nak tengok secara comparison terus. Okay, jadi kita ambil UADEF. Okay, ni mudah terus tengok report secara direct, iaitu menggunakan research punya part. Okay, kita nampak alpha indicator ni, kita terus download dan dia akan keluarkan report dan dia akan comparekan terus dengan peers yang dirasakan berkaitan dengan sektor tersebut. Okay, real estate. Okay, untuk UADEF, dan kalau kita lihat dekat sini, dia terus memberikan trailing PE. Janganlah ambil rapid ni. Okay, so buang rapid ni akan tukarlah dia punya average PE tu. Okay, so kalau kita lihatkan forward PE, iaitu forecast daripada syarikat-syarikat development property ni okay, property dan juga property development. Kalau kita lihatkan forward PE, iaitu PE ratio ke hadapan, iaitu forecasted profit di hadapan, memberikan industry average sebanyak 10.1 sahaja. Okay, kalau kita cakapkan dalam konteks PE ratio, kita boleh nampakkan sebenarnya harga radium tu mungkin kita katakan sebagai overvalue. Okay, boleh faham tak sekarang ni? Okay, so harga PE ratio untuk radium mungkin dikatakan overvalue. Okay, kalau kita comparekan secara average inilah, unless dia boleh buat digoreng macam UADEF sampai harga RM1 lebih, even macam IOIPG pun rendah lagi PE ratio dia. So itulah dia. Okay, so kalau kita nak katakan 50% tu nak naik banyak sangat tu tidak mungkin lah. Tidak mungkin boleh. Secara statistically dan juga data-data yang ada dalam ni, sangat susah untuk kita katakan probability untuk naik lebih daripada 6%, 70% tu akan ada atau tidak. Tetapi demand daripada market tu saya pun tak tahu. No one can time the market. Apa yang akan jadi on that day akan menentukan apa yang akan jadilah in terms of the market size dan juga PE ratio ni. Okay, dari segi radium memang dia berada tergolong dalam bawah ni lah, 1.7 cap. Okay, dan dia boleh naik. Kalau dia naik RM1, dia dapat sampai 3.4 kat sini. Tapi of course PE ratio dia akan overblown. So let's say, okay, kalau kita nampak tadi, if nak buat simple mathematical calculation lah right, kita tengok balik dari PE ratio untuk radium. Okay, mana tadi? Basis of Arabic. Okay, mudah. Okay, PE ratio 17.06. Okay, 2.93. Okay, so kalau dia nak cuba dapatkan PE ratio sampai ke 18, okay, PE 18, contoh mengekalkan EPS, sebab EPS ni adalah earnings earnings ni masih lagi fix, okay, perlulah dibahagikan dengan 2.93. So X bahagi
2.93 tadi. Okey, berapa harga nilai patut untuk radium ni? Okey, kita darab. Okey, guna simple math je. Iaitu 18 darab 2.93 lah. Sama dengan sekejap. 18 darab 0.0293. Okey. Sen bermaksudnya dia orang hanya mampu untuk naikkan sehingga 0.52. 527. Dia dah terbundarkanlah 525. Ini sahaja kalau kita ikutkan PE ratio 18 tu yang apa ni comparekan dengan apa nama tadi? Comparekan dengan kacau lah pula dia punya. Nampak kat sini comparekan dengan UADEF tadi. Okay, 18.9 tapi 18 hanyalah 52.5 sen sahaja yang mampu dinaikkan. Kalau kita ikut PE lah. Kalau sampai 900 ni tak payahlah. Ini terlalu overblown. Okay, dan kalau 10 ni kita boleh kira sendirilah berapa nilai patut yang ada berdasarkan industri. Kalau betul-betul pun kita rasa tak apa kot, mesti tinggi lagi. Kita ambil lah PE ratio yang 19 ni ke, untuk kita buat comparison, 17 ni ke, yang paling dekat. Itu pun kita boleh dapat kira 26 ni ke. Setulah PE yang ideal kalau nak compare kan. Tetapi kalau ikut market research tadi, tiada langsung dikomparekan dengan syarikat-syarikat tadi. So nampak? Dah nampak masa depan yang tidak apa cerah ataupun cerah ni? Tolong komen-komen sikit guys. Okay, saya berceloteh selama sejam lebih Apa cerita? Cukup tak data ni? Ada lagi yang perlu saya ada lagi yang saya perlu ulaskan ataupun tertinggal? Jangan guys. Go tak go ni? Sebagai insya-Allah cukup. Kena queue set awal ni. Alamak. Tuan Hafizudin kita mungkin dapat MITI tu kena commit lah sebab katanya kalau information yang saya dapat tak sure betul tidak lah yang katanya walaupun dapat MITI allocation tak commit 100% pun tak apa katanya lah. Commit portion pun okey sebabkan moratorium tu. Okey, kita kena approach dua Okey, soalan Tuan Arif Mohsin kita go tak go ni? Okey, sebagai seorang investor untuk radium okey untuk diambil dividen. Sebagai seorang trader kalau nak flip on the first day saya tidak berapa nampak lah. Sama juga macam DXN semalam. Dia punya value tu ada sebabkan bagi dividen sebab dia ada cash pile yang bagus pun. Cash pile dia okey. Tidak banyak sangat hutang. Okey, projek pun memang ada. Cash pile pun walaupun IPO tu bayar hutang. Okey, tak ada masalah. Dividen 30% minimum daripada keuntungan. Selepas cukai lah. Okey. Berapa sen tak tahulah. Okey, kita tunggu dia punya result nanti. Tapi kalau nak terus flip on the first day mengharapkan harga naik berpuluh-puluh persen, beratus persen, saya tidak berani jamin. Okay, even M Plus pun bagi sampai I think M Plus bagi sampai 59.5 sen kot. Itu yang saya nampak itulah. Itu saja yang ada. Okay, yang lain TA ataupun Apex saya tak nampak lagi secara harga target price. So kalau kita nak buat comparison dari segi situ untuk trading mungkin tidak berapa digalakkan lah. Kalau nak trade on the first day pun tunggu harga melantai, tunggu dah relax dulu, barulah boleh ambil balik. Tapi untuk investor memang nak collect in sector property and ride the property sector, boleh, tak ada masalah. Dapatkan dividen tu secara berkala-kala. Okay? Kalau dia bagi dividen 4 kali setahun, lagi bagus. Okay? Tidak tahu sebab company baru je dikeluarkan. So, sebagai investor, okay. Sebagai trader, kurang sedikit. Formula lah. Tapi kalau nak apply, okay, mana tahu harga tu naik sampai 53 sen ke, adalah juga sedikit ruang untuk intraday tu pun okay lah. Sebab saya berani katakan ramai daripada MITI akan cuba let go on the first day. So therefore, saya tengok awak tengok saya nak jual ke nak beli ke. Of course, yang ramai kata, IPO kan, mestilah jual. So, kalau ramai yang menjual, kita tahu sentimen akan menjual, maka akan ada selling pressure pada hari pertama itu sendiri dan kita boleh expect dia akan jadi lebih kurang seperti apa yang jadi seperti apa nama tu mana ADB okay, ini adalah ADB iaitu auto count kita walaupun dia dalam industri tech tetapi
dia pun terpaksa menerima hakikat jatuh on the first day setelah berada di dalam puncak yang paling tinggi iaitu pada RM1.16 dan sekarang sudah berada pada harga 68.5 sen, iaitu 100% saja almost 100% saja keuntungan yang left kalau orang yang pegang IPO ni. So kemungkinan benda akan jadi sini. Tapi yelah harga pun RM50 kan. Berapa banyak jatuh kalau harga RM50 jatuh, limit down dah RM20. So agak kasar lah kat situ. So kemungkinan tak adalah daripada sampai RM30 tu, tapi disebabkan volume yang agak besar daripada orang-orang yang ambil MITI, so perlulah berjaga-jaga in the first 5 minit first 5 minit dah perlu decide apa yang you all perlu buat untuk IPO tersebut. Okay, kalau dah melantai seperti auto count, mungkin ada peluang. Okay, nampaklah macam ni ada peluang BTST. Okay, nampak ada volume pick up balik Ini adalah trading ketika dah market listing lah. Tu strategi banyak of course So alright, cukup setakat itu untuk kita punya IPO session. Okay, tunggulah kita punya session yang seterusnya dan kita akan buat hari Isnin hari Isnin nanti untuk siapa tu? Edeltech Edeltech is it? Sorry, CloudPoint. Okay, CloudPoint hari Isnin sebelum closing 15 hari bulan. And then Edeltech hari Selasa, hari Rabu tutup, tapi saya akan buat hari Selasa lah untuk siapa-siapa yang nak join. So far reception untuk kedua-dua ni agak hangat So macam mana nak apply tu, of course perlukan modal yang banyak lah. Go for the highest tier Tak tahu mana nak tengok tier, okay, tengok dekat Tracor ataupun MIH, dua ni saja. Tengok dulu prospektus siapa dia punya issuing house. Okay, dan you akan nampak, okay, siapa pula ni, sorry, ada search. Okay, MIH, ni ada. Okay, tengok terus dia punya balloting tier untuk kita apply mana yang elok untuk allocation untuk kita dapatkan higher success rate tu. Okay, dua website ni pun dah cukup lah untuk kita lihat. And of course, mana yang tak sure on the syariah status, I believe dah kita dah nampak juga beberapa sharing daripada kita punya ahli-ahli grup dan saya pun sudah bagi dalam grup CGS saya, iaitu apa nama tu, Panda Eco dikatakan syariah akan dikeluarkan nanti. Alright, CP Teknologi pun sama dikeluarkan nanti, pun patuh syariah. Synergy House Berhad pun akan dikeluarkan nanti, pun patuh syariah. Okay, so itu saja. 3 yang belum dikeluarkan lagi ni adalah patuh syariah. So let's go guys. Okay, mana lagi yang belum buka akaun saham ataupun nak bagi akaun saham kepada rakan-rakan, adik-beradik, mak ayah semua tu, bolehlah contact saya sebab benda-benda ni akan dikeluarkan lama nanti. So kalau lambat siap akaun akan susah lah. Saya kalau tak silap saya, Panda ni tiada MITI ada tak MITI? Tak ada Panda pun tak ada MITI, hanyalah private placement. Okay, so dia akan terus di public. Untuk siapa ni, CP Teknologi ada MITI, tapi saya tak sure MITI dah tunggu keluar result ataupun tidak lah. Okay, so nantilah dia. Belum lagi, CP ni tak akan nampak. Dan yang seterusnya tadi Synergy. Okay, Synergy tak silap saya pun ada dalam ni kot. Ni okay, tak apa, kita control find. Synergy pun belum settle lagi. Synergy ada MITI tak? Okay, ada MITI. Ni ada MITI. Ni pun ada MITI tapi tidak banyak. So, siapa yang dapat tu tahniah lah nanti. So Synergy ada MITI, Panda tiada MITI, so dia akan keluarkan public macam Edeltech. Then siapa ni, CP Teknologi akan ada MITI result. So ada ruang lah. Okay, so let's go. Mana lagi yang tak ada account, canang-canangkan kepada kawan-kawan, rakan-rakan yang belum lagi ada. Okay, kita buat kempen untuk CGS CIMB. Okay, you boleh dapatkan kempen ni, refer and earn untuk voucher RM10 ke RM60. Okay, right. So boleh PM admin kita atau PM saya directly untuk dapatkan account. So setakat itulah kita punya session pada tengah hari ini.